Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita minta sahabat-sahabat yang sudah bersama, suara saya okey ke? Audio semua okey ataupun tidak? Kalau okey, kita nak mulakanlah tadabbur kita. Okey, saya tunggu dulu. Boleh siapa yang baru masuk, kita mohon untuk tolong share, tekan butang share. Kita ramai-ramaikan lagi jemaah. Ya jemaah. Ya, dalam Huda Al-Quran, insya-Allah hari ni kita nak bersama pada ayat 80. So saya sambunglah. Semalam Ustaz dah sampai ayat 79. So hari ni kita akan first ayat adalah ayat 80. So insya-Allah boleh bantu saya untuk tekan butang share. Okey. Okey. Tak apalah. Dia tak boleh nak buka background tu. Serabut dengan belakang tu. Sekejap ya. Tak boleh nak tukar pula background. Okey. Aci lah insyaAllah. Terima kasih kepada Kak Zaini Kamarudin yang sudah bersama dengan kita. Begitu juga Cik Perempuan Nur Alis. Terima kasih banyak-banyak. Izam, Ustaz Ramli Muhammad. Masya Allah. Siapa yang bersama kita. Thank you very much. Nisah Kasdi, Zainun Amin, user 7096, All Black, semua yang dah join. Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah pada hari ini kita nak bermula daripada ayat 80. Ayat 80 surah Ali Imran berada pada muka surat 60 ya. Muka surat 60, insya-Allah saya share dulu ayatnya supaya kita sama-sama boleh tengok, kita boleh baca. Siapa nak ambil mushaf okey, tak ada masalah. Cantik bila kita tengok mushaf pun dah pahala dah. Pegang mushaf pun pahala dah. InsyaAllah mudah-mudahan dia memberikan kepada kita ketenangan jiwa dan insyaAllah kita nak sama-sama tengok pada ayat ini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud dan mungkin dan tidak mungkin baginya, iaitu para nabi dan rasul, menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim? Sadaqallahul Azim. Ayat ini, ingat lagi sahabat-sahabat, ayat semalam iaitu ayat berkaitan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang perangai orang-orang yang mana mereka ini telah mengubah isi kitab Taurat, isi kitab Injil. Ya. Sehingga mereka menjadikan, contohnya kalau kita tengok para Nasraniin, orang Nasrani, dia menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Jesus is God. Pernah dengar? Jadi mereka bukan sekadar mengakui Jesus ataupun Nabi Isa itu Nabi, tapi dia kata Jesus ini adalah Tuhan. Sebab tu dia kata ini adalah kita kata roh yang suci, yang dia adalah serpihan daripada ketuhanan. Ini pada pendapat mereka. Yang kedua, kalau kita tengok
orang Yahudi, mereka juga menjadikan Uzair, iaitu Uzair ibnullah, Uzair sebagai anak Tuhan juga. Begitu juga kita tengok orang musyrikin, dia bukan menjadikan Uzair ataupun Nabi Isa itu Tuhan, tetapi dia menjadikan berhala ataupun minta maaf, dia menjadikan malaikat itu adalah anak Tuhan. Sebab malaikat itu suci, jadi dia kata ni sebenarnya serpihan daripada Tuhan sebenarnya. Jadi kita kena taat kepada malaikat, malaikat ni suci. Baik, itu orang musyrikin. Sahabat-sahabat, mari kita tengok kepada ayat ini. Kalau kita tengok daripada kita kata sambungan ataupun kesinambungan ayat 79 yang Ustaz terang cerita semalam, wala ya'murakum, hakikatnya yang sebenar-benarnya, wahai manusia, wahai orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang syirik kepada Allah, takkanlah para nabi ini tidak akan menyuruh kalian, iaitu apa? Untuk menjadikan malaikat dengan nabi-nabi ini sebagai arbaba. Apa maksud arbaba? Arbaba ialah macam sedap pula Ustazah bagi nama anak. Jangan bagi nama anak arbaba. Alibaba boleh. Alibaba tak ada masalah. Okey. Arbaba ni asal daripada perkataan Rabb, iaitu yang bermaksud Tuhan. Rabb ini Tuhan. Sebab tu kalau tengok pada terjemahannya, adakah kamu menjadikan para malaikat dan para nabi-nabi, jamak, para nabi-nabi itu sebagai arbaba, iaitu sebagai Tuhan. So, adakah mereka suruh kamu menjadikan, adakah Nabi Isa itu suruh kamu mengatakan dia tu Tuhan? Adakah para nabi ini suruh menjadikan malaikat itu Tuhan? Adakah begitu? Tak. Kan, la ya'murakum, dan mustahil mereka yang mengajak kamu kepada kekafiran, kekufuran, bil kufri, aya'murukum, adakah ada soalan lah kat sini kan. Di sini adalah soalan. Dan soalan ini bukanlah soalan yang mana nakkan jawapan, tak. Tapi soalan ini ditujukan atas dasar inkari, istifham yang menafikan sesuatu. Maksudnya tak logik, sangat tak logik. Dahlah Nabi tadi itu bawa kamu untuk jadi orang Islam, betul tak? Untuk jadi taat perintah Allah. Tiba-tiba mereka juga, orang yang sama ni, the same person, ajak kamu untuk menjadi kafir. Contohlah sahabat-sahabat, kalau seseorang itu diajar kita perkara yang baik, diajar kita perkara yang elok, takkan dalam masa yang sama dia nak ajak juga perkara yang tak elok. Betul tak? Lawanlah perkara tak elok atau perkara buruk tu, lawan kepada perkara baik. Dia mesti salah satu sebab dia adalah dua benda yang berlawanan. Keimanan, keislaman dan juga kekufuran, dua perkara yang satu kanan, satu kiri. Satu syurga, satu neraka. Macam mana dia ajak kamu pergi syurga, kemudian dia ajak kamu pergi neraka? Tak mungkin, tak patut. Jadi kalau para nabi ajak kamu suruh sembah Allah, bukan, dia tak ajak kamu untuk sembah selain pada Allah. Siapa tu selain pada Allah? Makhluk. Tak kiralah malaikat ke, tak kiralah nabi ke, tak kiralah batu ke, tidak mungkin. Dia akan suruh kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, terima kasih yang baru bersama dengan kita. Jangan lupa untuk share live ini. Thank you banyak-banyak. Abdul Samad dah follow, Munah dah join, Rosna ini Daim dah menuliskan perkataan Alhamdulillah. Siapa lagi yang baru bersama dengan kita? Jom sama-sama dengan saya, kita tengah tadabbur hari ini ayat 80. Terima kasih juga kepada Kak Zainun Abdul Rahman. Terima kasih kerana Liz tolong, Nur Liz tolong tagkan Kak Umi Cafe yang sudah bersama dengan kita. Jom ramai-ramai kita bersama-sama pada petang ini, sahabat-sahabat. Apa yang boleh kita tengok, kita lihat pada ayat ini, apa yang boleh kita tadabburkan pada ayat ini. Boleh nampak tadi? Jom kita sama-sama selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jom kita nak renung sikit ayat tadi, nak tengok ke dalam diri kita pada waktu ini. Ya, pada kita zaman sekarang ni. Bila kita baca ayat ni, apa tadabbur yang kita nak faham, nak reflect untuk diri kita. Sahabat-sahabat, yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan bawa kepada Allah, dia tidak akan bawa untuk menyembah diri dia. Mustahil. Dan siapa yang bawa manusia untuk membesarkan diri dia, ya, maksudnya dia tidak Allahu Akbar, dia tidak membesarkan Allah yang maha besar, tapi membesar diri dia, dia nak suruh orang sembah diri dia, nak suruh orang follow diri dia, nak suruh orang ikut diri dia, beriman dengan diri dia, fanatik dengan diri dia, yang ini dia tak akan sampai pada Allah. Jadi sahabat-sahabat, jalan para nabi dan rasul, jalannya sangat jelas, it's very clear. Dia sangat-sangat jelas, iaitu apa? Para nabi, dia tak akan buat 2 in 1. Okeylah juga kan, nampak ramai dia dah sembah Allah, saya nak suruh dia sembah saya pula lah, nak suruh dia follow saya. Tak. Para nabi sangat ikhlas dalam kerja mereka, yang mana yang mereka nak bawa ialah supaya manusia ini menyembah Allah, kenal Allah, sayang Allah, ikut Allah, rindu Allah, taat pada perintah Allah. Itu jelas. Dan sahabat-sahabat, para nabi tidak pernah dan mustahil untuk mereka mengambil kesempatan supaya para jamaah ini ataupun netizen ini ataupun masyarakat ini, ya, orang yang ramai ini mengikut diri mereka, akhirnya menyembah, ya, menidolakan diri para nabi ini sampai terlupa untuk mengidolakan Allah. Tidak, tak begitu. Jadi sahabat-sahabat, untuk kita, sebagai kita orang yang membaca ayat ini, jom kita sama-sama mencari orang yang membawa kita untuk mengenal Allah, bukan membawa untuk mengenal para pendakwah itu sendiri. Yang bawa kita untuk sembah pendakwah tadi, membawa kita untuk fanatik dengan pendakwah tadi, akhirnya dia akan terlepas jalan untuk mengenal Allah. Ya, kita boleh tengok jalan para ulama, ataupun kita boleh tengok nanti pada perkataan, ada ayat pada semalam dalam ayat 79 disebutkan apa? Kunu rabbaniyin. Kita buka sikit ayat tadi, iaitu ayat yang Ustaz dah terangkan semalam. Ada perkataan apa? Rabbaniyin. Kunu rabbaniyin, iaitu jadilah kamu penyembah-penyembah Tuhan. Jadilah orang-orang yang kenal Tuhan. Inilah sifat para ulama yang sebenar. Sifat para ulama, dia tidak membawa manusia ini menjadi hamba kepada manusia. Tapi dia membawa manusia menjadi hamba kepada Tuhan, menjadi hamba kepada Allah yang Maha Esa, satu-satunya tempat yang kita semua nak tuju. Tujuan kami, tujuan kita semua adalah satu, destinasi kita adalah satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Boleh dapat? Boleh sama-sama? Boleh difahami ke? Puan Rani Idris. Kalau okey boleh bagi tahu. Okey Saza, boleh faham. Ataupun Puan Nabisa. Terima kasih Puan Nabisa yang baru bersama dengan kita. Okey, jangan lupa untuk sharekan kepada kawan-kawan. Okay, kita nampak ni ada ramai sahabat-sahabat kita yang baru follow ni. Zuhaida 1110 follow the host. Abdul Samad pun dah follow. Terima kasih banyak-banyak. Simple sahaja, ya. Boleh tekan saja butang FOLLOW. Sebab apa sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat, kita boleh, kita dah bermedia sosial zaman sekarang ni, berita pun tengok kat media sosial, bolehlah kita mengingati diri kita untuk sentiasa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tazkirah-tazkirah pendek yang kita berikan, live yang kita buat, mudah-mudahan membawa kita sampai kepada jalan Tuhan, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, jom kita terus kepada ayat 81. Ayat 81. Sebab kita rasa ambil 2 ayat lah pada hari ini, ya. Jom kita baca dahulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة
wa hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, manakala aku, yakni Allah, memberikan kitab dan hikmah kepadamu. Lalu datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri kamu. Nescaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian? Mereka menjawab, kami setuju. Ya, para nabi ini menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, iaitu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 81 menceritakan tentang bagaimana para nabi sangat berpegang dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Khairul 95 bagi gambar air. Jadi saya minum air lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amy Abu Bakar 453. Zuhaidah 110. Yusri yang baru join. Terima kasih. Tolong follow, insya-Allah kita nak bersama pada ayat 81. Jom. Sahabat-sahabat, ayat 81, ayat tersebut cerita tentang orang yang sangat berpegang dengan janji. Sebab sifat orang yang berpegang dengan janji ni ialah sifat yang paling baik. Kan kita baca semalam, Ustaz dah tengok pada ayat bala man aufa bi ahdihi wattaqa. Siapa yang berpegang dan dengan janji Allah dan mereka ini bertakwa pada Allah. Orang ni dia tak akan boleh jadi orang yang bertakwa kalau orang tu tak memenuhi janji, menepati janji. Kalau janji dia capati mungkin boleh, sedap pula kalau petang-petang dia makan capati. Tapi kalau memenuhi janji adalah sifat yang sangat besar dalam ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Tak mungkin orang yang melampaui janji adalah ataupun menyalahi janji menjadi orang yang bertakwa. Sebab apa sahabat-sahabat? Janji terbahagi kepada 3. 1 janji kepada Allah, 2 janji kepada Nabi, 3 janji kepada makhluk Allah. Ya, kepada makhluk pun kita ada janji juga. Jadi ketika 3 janji ini, kita janji dengan Allah untuk taat perintah Allah, janji dengan Nabi kita untuk taat dan bantu Nabi, dan kita janji dengan makhluk, contohnya kita janji dengan isteri kita. Suami-suami ingat tak dulu? Dah lafaz sakinah, lafaz akad tu, itu janji yang kita bina dengan Allah, iaitu amanah. Kita ambil isteri dengan amanah. Kita dapat anak, kita janji dengan Allah untuk jaga amanah ini. Jadi kita ada janji dengan Allah, janji dengan Nabi, dan janji dengan manusia ataupun dengan makhluk. Sahabat-sahabat, orang yang baik, orang bertakwa ni orang yang baik, senang kata, adalah orang yang memang akan memenuhi janji mereka. Dalam ayat ini, Allah bawa contoh kepada kita iaitu para nabi. Mereka ini telah berjanji. Allah telah mengambil perjanjian dengan mereka. Wah, Masya Allah. Bukan kita je ada janji, tapi para nabi pun telah berjanji. Apakah janji para nabi bersama dengan Allah? Iaitu apa? Para nabi ini sifatnya Allah memberikan kepada mereka kitab dan mereka diberikan juga hikmah. Ya, diberikan kitab, ada nabi yang ada kitab. Okey, ada persoalan lah. Mungkin ada orang pernah tanya pada saya kan. Dia tanya, Ustazah, ada nabi yang tak ada kitab. Kenapa dekat dalam ayat ni sebut nabi yang diberikan kitab? Okey, contoh kita ambil Nabi Yahya, betul tak? Dia tak ada kitab.
Tapi Nabi Yahya itu datang bila? Datang selepas Nabi Musa alaihi salam, ya, dia sebelum Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Yahya dia kena ambil kitab Taurat yang telah diberikan kepada Nabi Musa, begitu. Jadi para nabi ni semuanya akan ada kitab yang mereka kena pegang dan beriman, ya, dengannya untuk disampaikan kepada umat dia. So tidak akan kosong daripada kitab. Sebab tu dalam ayat ini kita boleh melihat bahawa para nabi ini diberikan apa? Kitab. Hikmah pula. Baik, kita tengok para nabi ini bukan saja diberikan kitab, tapi kebijaksanaan, ya, untuk mereka menyampaikan isi kitab tersebut, menerangkan isi kitab tersebut kepada umat yang mana mereka ni diberikan amanah untuk memberikan, ya, menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Siti Sapia, Gerobok Cekta, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab follow. Salinah Kasah 66, thank you sebab follow. Yang baru tengok ni boleh follow sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Mastura Muhammad, terima kasih yang baru bersama. Dan juga Puan Nur Raudah Silah, subhanallah. Ya, baik. Sahabat-sahabat, kita tengok para Nabi ni Allah bagi kitab, ya, walaupun dia tak ada kitab, tapi tidak diberikan kitab khusus, dia kena ikut kitab yang sebelum itu. Dan mereka ini wajib untuk beriman kepada Nabi yang sebelumnya. Ini perjanjian mereka. Perjanjiannya, mereka mesti kena iman dengan Nabi sebelum mereka. Contohnya, kalau Nabi Isa alaihi salam, ya, Nabi Isa dia kena beriman dengan Nabi Yahya alaihi salam. Dia bukan bergaduh, tapi dia beriman dengan apa, ya, yang telah didatangkan sebelumnya. Dan mereka berjanji bukan saja untuk beriman, nampak ayat ni, nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya, iaitu kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Kalau Nabi Muhammad SAW beriman kepada Nabi-Nabi daripada Nabi Adam sampailah Nabi Isa. Dan mereka berjanji untuk menolong Nabi tersebut. Yang menolong Nabi tersebut akan membantu agama Allah ini, kerana agama Allah ini ialah agama semua Nabi. Agama yang sama. Dia bukan agama yang berbeza. Dan Allah berfirman kepada para Nabi tadi, hampa setuju tak? Tu bahasa Kedah lah kan. Kamu semua setuju tak dengan perjanjian ini? Ya Allah, para Nabi ini adalah para Nabi yang Masya Allah sangat-sangat diberikan, ya, kecantikan dalam keimanan mereka, kesempurnaan dalam keimanan mereka. Mereka semua kata, kami setuju ya Allah. Kalau begitu, kata Allah, bersaksilah, ya, bersyahadahlah bahawa para Nabi ini telah akan beriman dan berpegang dengan apa janji yang telah mereka berikan. Dan Allah bersama dengan menjadi saksi bersama kamu. Inilah dia ayat yang kita bincangkan pada hari ini. Tidak lari daripada kisah ataupun tentang amanah. Tentang amanah daripada kisah kita ingat masa saya terang hari itu, hari Rabu, ya, tentang diberikan amanah kepada seseorang. Ada yang amanah dia banyak, ada yang amanah juga tapi amanah dia sikit, ya, tak pulang. Kalau tak minta tak pulang, tapi kalau diminta baru pulang. Sahabat-sahabat, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan model yang paling cantik di dalam manusia ini yang menunaikan amanah, iaitu ialah para Nabi dan Rasul. Maka kita sama-samalah sahabat-sahabat, ya, menjadi orang yang menjaga amanah, ya, menjadi orang yang tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan. Kerana sifat para Nabi, bukankah kita ni nak contohi para Nabi? Kita nak ikut para Nabi dan Rasul, maka kita kena menjadi orang yang amanah. Okey? Umi Dr. Umi Rupiah Zaini yang baru bersama dengan kita. Waalaikumsalam Umi. Dan sahabat-sahabat SPI yang dikasihi, Alhamdulillah, insyaAllah jam sudah menunjukkan pukul 6.34. Siapa yang baru bersama dengan kita, Kimi 629 yang baru join ni, boleh follow dahulu DRL_Ustazah Nurul Hidayah, insyaAllah. Ya, sahabat-sahabat, kita
ini hari yang terakhir Huda Quran dalam minggu ini dan saya nak ambil peluang hari ini untuk war-warkan ini peluang terakhir. Esok dah tak sempat lagi dah. Jom kita bersama-sama untuk memperbaiki azam baru kita dalam tahun 2023. Ya Allah bantu kami untuk memperbaiki solat kami. So kita nak sama-sama ibu-ibu cutikan hari Ahad ni pukul 10 pagi sehingga pukul 12 tengah hari kita nak bersama dalam daurah 10 kesalahan wanita di dalam solat. So banyaklah kita nak bincang. Apa Ustazah antara topik yang kita nak bincang ni? So saya bagi teaser sikit. Bagi teaser sikit ya. Okey, antaranya yang kita nak bincang ialah ramai wanita-wanita yang takkan ataupun kita kata mesti macam wajib dah make up. Wajib dah make up. Kita tak ada masalah kalau dia nak make up. Tapi kalau make up sampai tak sah solat, yang ni masalah. Betul tak? Kalau make up sampai malas nak cuci make up, akhirnya tinggal solat, apa guna kita hidup kalau tak sembahyang? Apa gunanya? Kalau kita hidup tapi tak sembahyang, apa gunanya? Kalau kita sembahyang kalau tak sah, apa gunanya? Jadi sahabat-sahabat, perkara pertama yang kita nak betulkan pada tahun 2023 ialah kunci kepada kehidupan kita. Apa kunci kehidupan kita? Nak baik dunia, betulkan salah. Nak baik akhirat, betulkan salah. Jadi jom sama-sama kita akan berbincang secara ilmiah ya, bersama-sama. Kita ada slide, kita ada nota. Siapa yang berkelapangan boleh datang ya, boleh datang di galeri kita, galeri Ustaz Ustazah di KL ya, di Maluri. InsyaAllah boleh PM saja, kita dah bagi dari kat bawah tu ya, dekat ruangan komen itu ada link, boleh tekan saja link tersebut. Puan Rani Idris kata, Mak Ustazah di Kelantan kerja. Oh iyalah betul. Kelantan hari bekerja. Tak apa. Kita bagi kepada sahabat-sahabat yang tak berkelapangan ya. Kalau nak join tak apa, boleh daftar dulu, sebab siapa yang dah daftar kita akan beri rakaman. Kita akan beri link ya, boleh tonton semula dalam link YouTube, tapi bukan yang di YouTube itu, tapi kita akan bagi link yang eksklusif. Okay, so siapa nak daftar dulu boleh, tak ada masalah. Tonton kemudian rakaman tersebut pun boleh. InsyaAllah siapa yang berada di TT ni boleh juga menempah ataupun hantar WhatsApp 018-960-2123. Okey, saya hantar, saya bagi tahu. Terima kasih ya. Siapa ni Dam, dia tolong buat hashtag FYP. Thank you very much. Ya, terima kasih banyak-banyak dari hati to you. Ya, yang telah join boleh follow. Siapa nak join daurah 10 kesalahan wanita dalam solat boleh WhatsApp ke 018-960-2123. InsyaAllah kita bersama-sama nanti hari Ahad ini. Dan sahabat-sahabat, selamat masuk ke tahun baru. InsyaAllah buat yang baik-baik, niat yang baik-baik, azam yang baik-baik. Mudah-mudahan tahun 2023 adalah tahun yang lebih baik berbanding 2022, tahun yang terbaik untuk diri kita, rohani kita, akhirat kita, insyaAllah. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.